الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفر به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضائع وحسن الخواتم ويستسقى الرباء بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. Terima kasih kepada pengurusi majlis Cikgu Jubir. Saya hormati pengurusi Surau Kampung dan Susun Barisan Jawatan Kuasa, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat anak qaryah Kampung dan Susun. Pertamanya, alhamdulillah, mari sama-sama kita mengajarkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan izinnya dapat sama-sama kita berjumpa pada malam ini di surau ini untuk kita membincangkan satu peristiwa yang berlaku kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu mukjizat kepada Rasulullah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengurusi dan jawatan kuasa kerana sudi menjemput saya ke sini. Saya kenal dengan Cikgu Jubir khusus Qur'an ya. Allah punya percaturan. Saya walaupun dulu kita minat lama mengaji di sini, semua di sini, tapi tak pernah sampai ke kampung ni. Saya tahu taman Poskap, saya tahu sebab ada kawan dalam tu. Disebut kampung tersusun, saya berbayang taman yang saya tahu dekat depan Poskap, saya tahu. Bila nampak saya buat masuk ke sini, daripada awal lagi dah datang tadi dah ada ujian tentang jalan je, tak perlu jalan dekat lagi. Saya kata, ya Allah, sampai kampung tersusun ni. Ya, kita selawat suruh murid saya ni berzikir kerana kita bagi mudah-mudahan alhamdulillah dan dekat highway Sugeno tu sempat juga maghrib dengan tuan-tuan, alhamdulillah semua tu Allah punya kuasa. Jadi bila sampai saya tu masuk dan tengok kawasan ini dikawali oleh CCTV. Allah Akbar. Pertama kali dalam sejarah di Pulau Pinang saya masuk ke taman yang dikawali oleh CCTV. Baguslah. Saya kata tak bagus. Bagus. Saya buat tu pula warna merah. Pesan kat Maulilan, tanpa jangan buat hal. Tanpa jangan buat hal. Dan bagi orang. Lepas pada CCTV tu tengok-tengok ni kat kampung. Ni kat kampung ni tak main kau ni. Orang kampung ni. Rasa-rasa duduk di bandar masuk dalam kampung tu secara ikhlas tuan saya masuk tenang tu. Masuk pula surau tuan tenang tu. Ya Allah Akbar. Damai yang di sini. Allah Akbar. Ikhlas kita. Ya. Subhanallah. Kita ni tak kan. Ya. Kita dapat menunjukkan suasana ini tenang, damai, muafakat ini. Alhamdulillah. Di muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sedikitlah pengenalan diri saya. Bagaimana yang Cikgu Zubir ceritakan tadi, saya sebagai Syekh bin Muhtar bertugas sebagai penolong bidang tarikat cerai dan rujuk orang Islam bagi kawasan Permata Bau. Kawasan Permata Bau ini luas tuan-tuan. Kawasan Permata Bau daripada ada 10-11 buah masjid di bawah dia. Masjid Imam Majlis Madaya, Majlis Minah, penyorang surau-surau itu. Dan pejabat agama Islam daerah seberang Redmah. Jadi kawan saya di kawasan tuan-tuan kira sahabat. Kita pasti support yang
Jadi sebut tadi ini juga kita tentukan dengan nikah orang. Nikah orang, nikah muslim orang, itu juga dengan masyarakat. Alhamdulillah pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah saya tak tahu berapa lama dia masa kat saya. Cikgu minta maaf. Dan cerita Isra dan Mi'raj daripada awal sampai habis memang makan masa 2 hari 2 malam tak habis nanti. Betul tak? Dan saya insya-Allah pada malam ini kita merujuk kepada kitab Al-Muhaddis Dr. Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Baik. Jadi Isra dan Mi'raj kalau kita tak salah di kitab dia jadi Israeliat. Macam-macam cerita yang kita tak ada haji dan sebagainya. Jadi Israeliat ada tak percaya. Sampai nampak buruk pun dikeluarkan dalam internet dan sebagainya. Jadi anak-anak kita dia percaya. Kalau tak didedahkan dengan program-program bunyi, anak-anak kita tak percaya. Tadi saya di kelas kafar tadi saya dedahkan dengan pelajar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah ada perubahan kepada pelajar. Kita cerita yang buruk yang tak betul dan sebagainya, mana buruk yang tak betul, yang betul Allah Ta'ala. Semua yang dikuasa di dalam tangan Allah Subhanahu. Benda-benda yang Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi SAW selesai daripada urusan Isra dan Mi'raj, Nabi turun dan Nabi sampai di Mekah. Nabi cerita dekat penduduk Mekah. Nabi cerita apa diisrakan, apa benda binatang yang buruk, Nabi aku dan sebagainya. Semua cerita sahabat. Nabi hanya cerita dia hanya Isra daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Ini Nabi boleh ke langit dan nampak macam-macam. Apabila Nabi SAW cerita lagu tuan-tuan, penduduk Mekah ni, penerimaan penduduk Mekah ni ada 3 golongan. Satu golongan yang bila dengar saja Nabi SAW beritahu lagu tu, dia suka, dia bangga sebab Nabi dapat satu benda, satu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seronok. Ada yang mempercayai dia. Satu golongan lagi, bila Nabi cerita lagu tu, aku pergi masjid itu. Baik. Bila Nabi SAW cerita dekat penduduk Mekah, kata dia di Isra dan di Mi'raj kan, dalam tempoh 1 malam saja. Malam balik sebelum subuh. Jadi ada 3 golongan manusia, 3 golongan yang mendengar, ada 3 kategori manusia apabila mendengar berita daripada Nabi SAW ini. Satu golongan manusia, dia percaya, dia gembira sebab Nabi diisrakan. Satu golongan lagi, dia letak tangan atas kepala. Letak tangan atas kepala, lagu ni menunjukkan apa tuan-tuan? Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Ada cerita pelik. Satu golongan lagi, dia kecoh, dia duduk seimbang. Betul ke Nabi ni tak betul? Sebab apa tuan-tuan? Ghalibnya pada zaman Nabi, daripada Masjidil Haram nak pergi Masjidil Aqsa 1 bulan. Daripada Masjidil Aqsa nak pergi balik Masjidil Haram 1 bulan. Memakan masa 2 bulan pergi balik. Ghalibnya. Tapi hari itu Nabi cerita, aku pergi malam, aku balik sebelum subuh. Ini semua ada satu tangan tak atas kepala. Satu duduk sembang-sembang, dia cupik-cupik hibur besar-besar tak betul. Nabi ni aku tak percaya pada Nabi ni. Jadi tuan-tuan, bila kita nak cerita pada masyarakat, kadang-kadang masyarakat ni ada yang pertama kali dengar. Ada yang masyarakat yang setiap tahun dengar. Setiap tahun buat Isra Mi'raj, ustaz dia ulang benda tu. Mana ada ustaz dah ulang lain? Ustaz ulang benda tu. Ada ustaz tahun ni dia cerita Nabi Muhammad naik buraq, tahun depan ni Nabi Muhammad dia tak naik buraq, dia naik lain pula. Ada. Benda yang sama. Tetapi tuan-tuan, sejauh mana penerimaan kita,
terhadap peristiwa ini, walaupun setiap tahun diceritakan benda ni kepada kita. Bagaimana penerimaan kita, bagaimana keyakinan kita kepada gambaran-gambaran yang diceritakan, yang digambarkan kepada Rasulullah SAW ketika mana diisrakan. Bagaimana pula keyakinan kita kepada gambaran-gambaran yang Nabi lihat ketika mana dimi'rajkan. Bagaimana pula keyakinan yang ada pada kita tentang perintah yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Ini menjadi persoalan kepada diri kita, tuan-tuan. Ini menjadi persoalan kepada diri kita. Sekiranya masyarakat dia benar-benar yakin benda ini adalah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka perubahan akan berlaku kepada diri manusia tersebut. Tetapi sekiranya manusia atau masyarakat itu dia menganggap benda ini satu kisah, adalah satu sirah yang tak ada benda pun yang boleh dia rasa tak ada apa yang boleh aku berubah pasal, tak ada apa, satu kisah yang terlepas dengan pula, maka tidak ada perubahan atas diri dia. Jadi kita ni duduk dalam mana? Duduk dalam mana? Sebab tu tuan-tuan, nak cerita benda Isra' dan Mi'raj satu benda yang ghaib. Benda yang ghaib ni termasuk beriman kepada alam akhirat. Alam akhirat benda yang ghaib. Hanya orang yang bertakwa saja yang boleh beriman kepada benda yang ghaib. Ya? Zalikal kitab la raiba fihi minal muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Bukan setakat dia solat, setakat dia zakat, setakat dia keluar zakat, tapi dia beriman kepada benda-benda yang ghaib. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa naik ke langit, daripada langit naik Sidratul Muntaha, daripada Sidratul Muntaha naik Mustawa sampai jumpa pada arsy Allah Subhanahu wa taala, jumpa dengan Allah Taala. Semua itu adalah peristiwa alam ghaib, bukan peristiwa alam nyata. Sebab bila ada cerita benda-benda yang ghaib dengan tuan-tuan, Allahu Akbar, memerlukan keimanan yang betul-betul kuat untuk mempercayai peristiwa ini. Memerlukan kepada keyakinan yang betul-betul utuh untuk kita mempercayai peristiwa ini, supaya berlaku satu momentum perubahan dalam diri dan keluarga kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra' dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang penting juga dalam sirah ataupun sejarah Islam. Walaupun dia di alam ghaib, peristiwa ini cukup penting dalam sejarah Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan dia juga sebahagian daripada syiar Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan, kita buat satu perhimpunan, kita panggil ustaz yang bagi ceramah, kita buat satu lagi peringatan kepada anak-anak keluarga kita. Benda ni semua adalah syiar Allah. Dan barang siapa kata Allah yang membesarkan syiar Allah SWT, membesarkan maksud di sini tak kira lah tentang buat ceramah, tentang buat forum, tentang buat usrah dan sebagainya. Fa innaha min taqwal qulub. Sebenarnya benda itu datang daripada hati-hati orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Termasuklah tuan-tuan yang hadir pada malam ini, sebenarnya hadir dalam keadaan hati tuan-tuan tak bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tuan-tuan berlaku pada malam Isnin 27 Rejab. Malam Isnin 27 Rejab. Walaupun ada khilaf ulama, ada yang kata berlaku dalam bulan Syawal, khilaf dalam buku Syekh ni pun kata khilaf juga. Tapi kebanyakan kita mengambil tarikh 27 Rejab, tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan 621 Masihi, dalam usia Nabi 52 tahun. Bukan 25 tahun, 52 tahun. Saya rasa tuan-tuan pun ada di sini umur yang 52 tahun. Umur 52 tahun Nabi diisra'. Ya, umur 50 tahun Nabi diisra'. Baik. Dan peristiwa ini berlaku, kata ulama, setengah tahun sebelum Nabi hijrah. Setengah riwayat mengatakan 1 tahun, setengah riwayat mengatakan 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke bumi Madinah. Itu
Kemudian dalil juga. Apabila kita membicarakan sesuatu benda yang waqif, diperlukan kepada dalil. Sebab kadang-kadang di kalangan masyarakat kita juga suka sampai tahu ni, passional ni suka dalil. Suka dalil tuan. Orang bisa kata saya, Ustaz, orang tua wajib puasa. Saya kata kalau sihat puasa. Dalil Ustaz. Allahu Akbar. Tersebut dalil. Kita bagi Al-Quran, hadis Ustaz. Mula dah. Lagi saya buka Quran. Buka Quran cari bab puasa. Kalau dah tak mampu, tak payah puasa. Orang tua yang tak mampu nak puasa, tak payah puasa. Kalau mampu boleh puasa, tak ada mudarat nak puasa. Itu pun dalil Ustaz. Zaman now tak semua dalil. Bukan cerita besar-besar tu, sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Ya. Memang dalil tak? Sahih tak Ustaz? Sahih pula. Kita katalah sahih lah. Bukan do'if kan? Sahih, do'if. Hatta kalau tuan-tuan buat benda-benda lagu ni ke, sambutan Isra' Mi'raj, sambutan Maulidur Rasul, sambutan Nuzul Quran, tak bid'ah. Baca dalam kitab, pada bid'ah dia tak. Sebab takut dia bid'ah, tak boleh Ustaz, bid'ah masuk neraka. Kalau masuk neraka, kita balik lah. Tinggal saya seorang kita balik lah. Kalau bid'ah tu dalam 20-20 fitnah. Jadi pun bid'ah tuan-tuan. Contoh buat sambutan Kristian bid'ah ni, mana Nabi pernah buat. Nabi semua Nabi beritahu buat. Tapi kita nak bercerita benda ni, nak beritahu, kita mau sabar dan kita nak menghayati apa yang berlaku pada diri Nabi SAW. Dalil Isra' mudah ya. Tuan-tuan buka surah Al-Isra' ayat 1, itu dalil Isra'. Itu dalil Isra'. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Khalas, habis. Tak yakin, tak percaya dalil Isra', kufur. Kafir kan? Bukan kita kata dia kafir, memang betul. Tolak Quran, ambil. Tolak Quran, ambil. Dalil Mi'raj, Nabi naik daripada langit, daripada Masjidil Aqsa, naik ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Surah An-Najm ayat 13 hingga 18. Kita balik dulu buka Quran. Surah An-Najm ayat 13 hingga 18 itu dalil kepada Mi'raj. Nabi SAW bersama malaikat Jibril alaihi salam. Tak percaya, tolak, kafir, kufur, lari akidah, wasat akidah, habis. Kerana apa? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai Al-Quran ini. Okey, itu dua dalil yang kuat, yang kukuh tuan-tuan, membuktikan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini memang benar-benar berlaku kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa berlaku kepada diri Rasulullah? Kenapa tak berlaku kepada diri nabi-nabi yang lain? Sebab Allah nak bagi satu lagi mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat hissi. Mukjizat maknawi kita boleh tengok, kita boleh lihat, kita boleh pegang apa dia Al-Quranul Karim yang ada dalam surah tuan-tuan, yang ada dalam muat tuan-tuan. Ada mukjizat hissi yang tak boleh nampak, yang tak boleh rasa, yang tak boleh pegang. Benda-benda gaib yang boleh tuan-tuan. Dan peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan mukjizat hissi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tuan-tuan, Allah bagi peristiwa Isra' dan Mi'raj ini kepada Nabi sebab nak menghiburkan hati Nabi yang luka. Tahun di mana Nabi di Isra' dan di Mi'raj kan, dalam masa yang sama tahun tersebut Nabi berduka kerana kehilangan dua insan yang dia benar-benar sayang. Yang pertama siapa dia? Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah. Tuan-tuan, Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis berkaitan dengan Sayyidatina Khadijah. Nabi kata apa? Dialah yang beriman kepadaku ketika mana yang lain mengkufuriku. Kemudian kata Nabi, dialah juga yang mempercayaiku ketika orang lain mendustai aku. Dan kata Nabi, dialah
yang beri harta kepadaku, kepada ketika yang lain menahan harta mereka kepadaku. Betapa sayangnya Nabi kepada Sayyidatina Khadijah, sehingga Nabi sabda sampai lagu itu, menunjukkan betapa mulianya, betapa hebatnya isteri Nabi SAW seperti Khadijah. Tentang sejarah Khadijah kahwin dengan Nabi, Khadijah kaya, bukan Khadijah orang miskin. Khadijah seorang usaha wanita, usahawan wanita, orang berniaga, ahli perniagaan yang hebat, harta cukup banyak. Apabila Nabi SAW bawa Islam, dia wanita yang pertama yang memeluk Islam. Sebab tu Nabi kata, dialah orang yang pertama beriman kepadaku ketika mana yang lain mengkufuriku. Semua orang tak percaya kepada dia, semua wanita tak percaya kepada Nabi. Nabi bawa Islam, Nabi bawa agama Islam, Nabi bawa kepada sembah kepada Allah yang Maha Esa. Semua tak percaya. Ketika itu isteri yang berada di sisi dia mempercayai Nabi. Tuan-tuan, kita ni para suami, kalau isteri kita down, habislah. Tidak. Kita tengoklah seorang ahli perniagaan, kalau isteri dia buat hal, habis lingkup perniagaan. Seorang pemimpin, kalau isteri dia buat hal, lingkup kepimpinan dia. Isteri ni, dia kena jadi apa? Dia kena penyokong kepada suami dia. Tak kira lah suami dia sebagai apa, doktor, ustaz, pensyarah, pendidik, tak kira apa pun. Seorang isteri, puan-puan menjadi seorang isteri yang betul-betul sokong atas perjuangan suami. Suami tuan-tuan askar, suami tuan-tuan cikgu, suami tuan-tuan polis, suami tuan-tuan pensyarah, apa lagi, kerja swasta, kerja kerajaan, apa-apa pun, puan-puan kena sokong berdiri di belakang suami, taat setia di belakang suami, betul-betul sokong, barulah suami ada kekuatan. Apabila suami itu down, jatuh ya, siapa yang kena sokong? Isteri kena sokong. Baru suami tak cari lain. Baru suami tak cari lain. Bila suami down, isteri tak mau sokong, isteri tak mau dipujuk, isteri tak mau tanya apa masalah, tak sokong apa yang dia buat. Ini menyebabkan kekecohan berlaku dalam hal rumah tangga. Baik, ketika mana orang lain percaya, ketika mana orang lain tak percaya kepada Nabi, dusta kepada Nabi, tak percaya, dia kata Nabi dusta. Tapi Sayyidatina Khadijah mengiyakan apa-apa yang kata dia. Tuan-tuan, hebatnya isteri. Kalau isteri di belakang tu boleh bawa sifat ini dalam diri kita. Bukanlah kita nak percaya cakap suami sebagai patut, lagi suami pula naik kepala dah. Semua cakap ya. Selingan sikit tuan-tuan, ada satu cerita, ini kisah rumah tangga sebagai pedoman kita. Seorang suami dikahwin dengan seorang isteri. Isteri ini tuan-tuan janda yang ada harta, rumah banglo 1 juta lebih nilainya. Bila dia kahwin dengan kawan ni pun kerja hebat, government juga. Dia kahwin ni, dia kata pada dekat isteri dia, jangan buat apa, masak tak payah, apa tak payah, aku masak. Han tak payah buat apa, han duduk dia jaga kulit dia, masak. Dia rujak kahwin dengan janda. Tengok aku buat dia masak, tuan-tuan, semua dia masak. Jadi isteri dia punya percaya lah dekat suami ni, punya percaya habis-habis. Bila tiba hari anak kepada perempuan ini nak kenduri kahwin, duit semua dia percaya habis pun dia percaya kat suami dia lagi. Bila nak pergi kahwin, dia nak keluar lagi seminggu nak kahwin, dia nak keluar duit, nak bayar kat catering, nak bayar kat kemo, nak bayar semua, nak bayar lah. Bibi cucuk dekat beg tuan-tuan, tinggal RM9. Cucuk kat anak dia tinggal RM10. Dah, tadi saya nak tanya, suami tadi apa? Suami tadi pukul dia, dah kan?
Suami tadi punya lah baik tuan-tuan depan isteri dia, dan isteri dia percaya 100% kepada suami dia. Mungkin isteri nak bawa sifat Khadijah, percaya kepada isteri suami dia, tapi suami dia ni ambil kesempatan kata isteri. Habis dari seminggu nak kahwin tuan-tuan, suami lari keluar dari rumah sampai tak jumpa lah, dah cerai. Habis umur 1 juta cuai habis, duit pun habis, tak cukup. Siapa yang kebah? Suami yang kebah. Punya pandai yang suami, ya, suami itu menjaga isteri dia. Jadi ibu-ibu menjaga-jaga. Mana kata bukan kita tak percaya, kita kena hati, itu saja. Baik, yang kedua, insan yang kedua yang Nabi salam tuan, Abu Talib, bapa saudara. Nabi jaga, Abu Talib jaga Nabi SAW anak saudara ni pada usia 8 tahun sampai dewasa. Abu Talib ajak Nabi SAW bergembala kambing. Sebab Nabi kan anak yatim piatu, bapa tak pernah jumpa, mak pun dah tak ada, masa kecil mak dah tak ada, yatim piatu Nabi. Lepas Abu Talib jaga penuh dengan kasih sayang. Daripada umur 8 tahun jaga sampai dewasa. Ajak pula anak saudara ni bergembala kambing dan sebagainya. Tengok tuan-tuan, Abu Talib punya sayang ke anak saudara ni. Bila sampai peringkat dakwah Nabi SAW, Abu Talib ni menjadi pelindung kepada Nabi Muhammad. Walaupun dia tak ikut sama kata, dia tak masuk Islam, tapi dia melindungi Nabi Muhammad SAW. Siapa nak pukul dia, siapa nak celah dia, Abu depan. Tapi Abu Talib tak nak masuk Islam. Dia pegang agama nenek moyang dia. Bila Abu Talib tak ada tuan-tuan, Nabi terasa. Terbayangkan umur 52, bini meninggal. Ada tuan-tuan pernah jumpa umur 52, bini meninggal, dia gelau. Bini meninggal lah. Dia gelau. Ada? Tak ada tuan-tuan. Langit, kita dah tua 52 tahun, bini kita meninggal, siapa lagi nak jaga kita? Nak kahwin, siapa nak kita? Umur 52, siapa nak jaga kita? Ada nama nak kahwin kita? Allah. Dan kamu nak kahwin dengan aku, kalau ada untung lah. 52 tahun tuan. Kalau kita kehilangan isteri umurnya ni pun kita terasa. Nabi pun manusia. Apatah lagi kita tak ada mak ayah, tiba-tiba orang kita sayang juga meninggal juga. Allahu Akbar. Nabi sedih tuan. Sebab tahun tersebut dinamakan tahun duka cita. Sedangkan dalam masa yang sama, Nabi kena teruskan dakwah. Nabi kena bangunkan Islam. Nabi kena banyak beritahu kepada orang Mekah, bahawasanya Islam itu benar, Allah itu esa. Dalam benda yang sama, tapi dalam masa yang sama, Nabi diuji. Nabi diuji oleh Allah Ta'ala kematian insan yang dia sayang, itu sokong dia belakang ni. Sebab itu Nabi hadiahkan kepada Nabi SAW Isra dan Mi'raj untuk memberi motivasi kepada Nabi bahawasanya Nabi ini tidak keseorangan. Ya, Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama Nabi. Yang ketiga, kenapa berlaku pada Nabi? Nak memaparkan kekuasaan Allah. Dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala nak memerintahkan kepada kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta umatnya perintah solat 5 waktu. Tuan-tuan, dalam kitab disebutkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan dan mewajibkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya kefarduan solat 50 waktu. Dan perintah ini Nabi nak bagi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti kita masuk contoh ni, bagaimana perintah tersebut Nabi dapat dan bagaimana Nabi berulang-alik daripada langit berjumpa kepada Allah, bermunajat kepada Allah di Sidratul Muntaha untuk minta doa. Baik. Sebelum peristiwa ini berlaku tuan-tuan, Nabi SAW ada setengah riwayat tidur di rumah. Dia tidur di rumah bersama bapa saudara dia Hamzah dan Ja'far. Kemudian datang malaikat Jibril dan ikat dia. Nabi kepada malaikat Jibril. Jibril ketua malaikat datang bawa Nabi turun di Masjidil Haram. Ada setengah riwayat kata dia bawa Nabi sampai ke telaga Air Zamzam.
Siapa yang pernah pergi haji pada tahun-tahun 80-an kan ada telaga Zamzam kan. Lah tak ada lah dia tertutup habis semua sebab banyak sangat Arafat dia tertutup. Tapi telaga tu masih ada. Dulu kita boleh masuk bawah tu, dah tak ada lah. Ada setengah riwayat mengatakan malaikat Jibril dan Mikail bawa Nabi ke Hijr Ismail. Apa yang berlaku sama ada di Hijr ataupun di telaga Zamzam? Dada Nabi dibelah. Dada Nabi dibelah. Dicuci hati dia. Dan yang paling penting tuan, malaikat mengambil segumpal darah hitam daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah hitam. Kata Jibril alaihi salam, inilah segumpal darah hitam yang ada pada hati setiap manusia. Ia adalah tempat sebahagian syaitan duduk dalam itu. Dia juga tempat was-was syaitan berada dalam itu. Nak beritahu kat kita semua tuan-tuan, dalam hati kita ini, dalam diri kita ada hati. Dalam hati kita, sebelah hati kita ada segumpal darah hitam. Itu tempat syaitan duduk. Itu tempat syaitan duduk dan syaitan membisikkan was-was dalam diri kita. Sebab itu benda ni Nabi suruh kita banyak istighfar. Allah suruh kita ingat pada dia. Kenapa? Nak buang, nak bersih hati dan nak mengelakkan daripada syaitan iblis duduk dalam hati kita. Dengan istighfar keluar dia. Tuan-tuan baca Qul a'udzu binnas. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Daripada kejahatan min syarril waswasil yang mewaswaskan manusia daripada khannas. Khannas kata ulama, sebagai ulama kata apa, dia seekor jin yang dia masuk dalam badan kita dalam keadaan kita lalai. Dia membesar dalam hati kita. Tempat dia dekat tu, kat darah hitam, segumpal darah hitam. Jadi sebelum diisrakan, Nabi Jibril bersihkan dulu benda tu, buat habis benda tu, tak ada dah. Kita tak boleh tuan-tuan. Tak esok pergi hospital lah, doktor tu dah buang darah hitam kat sini. Tak mau pula syaitan tu, tak boleh. Kita kena buat, kena hapuskan dengan zikir kepada Allah, dengan buat amal kebajikan, insya-Allah. Sebab tuan-tuan nak bincang benda ni pun tuan-tuan, nak bincang benda Isra Mi'raj ni, gangguan kita. Waktu di awal mukadimah tadi saya baca selawat tafrijiyah. Gangguan, kita cerita benda gangguan kita. Kadang-kadang kita cerita benda ni, orang tak mau dengar dengan tu. Ada kata tak ada lah, dia orang lain kata dah. Dengan tu orang cakap 20 minit dia dengan tu lah. Akhirnya dia menguak. Jadi benda ni kita kena faham. Dalam badan kita memang ada tempat dia. Cuma kita bagi masuk tak bagi masuk kan. Kita bagi masuk sama ada kita halau atau tak halau dia. Sebab tu sebelum tidur tuan-tuan, kita baca 3 qul. Baca 3 qul sapu semua badan. Buat 3 kali. Terus semua buat. Tuan-tuan buka Syama'il Muhammad, kesempurnaan Nabi Muhammad. Nabi sebut, Nabi dia baca 3 qul sebelum tidur. Qul huwallahu ahad, falaq, a'udzu binnas. Dia buat 3 kali. Dia buat sekali, dia tiup tangan dia, dia sapu seluruh badan dia sampai ke kaki. Kemudian dia buat lagi sekali, dia buat kali ketiga. 3 kali sebelum tidur. Itu amalan Nabi SAW. Nabi yang dijadi pemeliharaan pun buat tu tuan-tuan. Apa tak lagi kita, ya? Bila Nabi dicuci semua hati dia, diletakkan ilmu, diletakkan hikmat dan iman. Kemudian ditutup, malaikat tutup badan Nabi tadi, kemudian diletakkan khatam nubuwah di belakang, kedua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simboliknya khatam nubuwah itu merupakan tanda Nabi ini Nabi yang terakhir, tidak ada lagi Nabi selepas itu. Simbolik yang kedua mengatakan khatam nubuwah ini ialah kunci yang menyebabkan iblis dan syaitan tak boleh masuk lagi dalam badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua simbolik. Satu, dia menunjukkan kepada Nabi akhir zaman. Yang kedua ialah simbolik kepada kunci kepada iblis dan syaitan tak boleh masuk kerana hati Nabi telah dicuci. Dicuci dengan apa tuan-tuan? Air Zam-Zam. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Kita kalau nak cuci hati kita
kita guna air Zam-Zam. Contohnya balik Mekah, balik umrah, bawa air Zam-Zam, beli banyak-banyak. Habis kat sini beli pula kat sini. Al-Ghafar ada, Yusuf Tayyub ada, semua ada. Kadang-kadang RM100, RM100 beli, tuan. Cuci hati kita. Cuci hati kita dengan air Zam-Zam. Hati Nabi cuci dengan air Zam-Zam, hati kita pun kena cuci dengan air Zam-Zam. Jangan hati kita ni banyak minum air gas, air kopi, air teh, apa semua kita tak. Itu semua mudarat pada kita. Biasakan hari kedua kita minum air Zam-Zam. Biasakan anak-anak suka minum air Zam-Zam. Sebab Nabi ada apa? Siapa yang tak suka minum air Zam-Zam itu tanda sifat-sifat munafik. Sifat-sifat munafik. Jadi kita kena biasakan air Zam-Zam. Cara minum air Zam-Zam mudah. Tentang minum air Zam-Zam, ikut sunnah Nabi, diri dan niat. Lepas tu minum lagi niat. Sebab air Zam-Zam itu ada apa yang kita niat. Niat positif kita tuan. Buang sifat mazmum dalam kita. Itulah hati Nabi SAW, dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian dicop. Baik, habis. Selesai bab tu, Allah datangkan seekor binatang dari syurga yang bernama buraq. Buraq ni tuan-tuan, ada yang kata lebih besar daripada kaleng, kecil sikit daripada hibah. Allah Ta'ala. Buraq diambil daripada kata al-bariq yang bernama, yang maksud putih. Semulia-mulia pakaiannya lah pakaian berwarna putih. Dan lagi satu diambil daripada kata al-baqu, bermaksud pantas seperti kilat. Di dunia ni kalau kita tanya ada saintis yang paling cepat sekali daripada cahaya. Dan buraq ini kata ulama, dia mengalahkan lagi cahaya. Mana lagi pantas daripada cahaya. Wallahu ta'ala alam bagaimana keadaan laju itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Baik, tuan-tuan, Allah nak hiburkan hati Nabi. Pasti Allah bagi kenderaan yang baik. Betul? Allah hiburkan hati Nabi, Allah tunjukkan kekuasaan daripada Nabi. Aku hadirkan kau satu kenderaan untuk bawa kau daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang bernama buraq, yang laju, yang tak ada pernah dilihat di dunia ini. Solong Nabi tuan dari buraq bersama Jibril alaihissalam. Maka sepanjang perjalanan daripada Masjidil Haram, dia naik buraq dengan Jibril sampai ke Masjidil Aqsa tuan, Nabi singgah di beberapa tempat. Yang kata ulama tempat ini tempat sejarah dalam Islam dan tempat yang penuh keberkatan. Pertama, Nabi singgah di mana? Di satu tempat yang banyak pohon kurma. Apa nama dia? Yathrib. Apa nama dia? Taibah. Dan sekarang ini dikenali sebagai Madinatul Munawwarah, tempat yang tuan-tuan Nabi ziarah Nabi SAW. Nabi turun dekat surga Jibril, Nabi solat sunat 2 rakaat. Kemudian bila Nabi dah habis solat, Nabi tanya kepada Jibril, di tempat apa? Jibril kata, inilah Yathrib, tempat yang engkau akan hijrah nanti. Allah nak beritahu kepada Nabi SAW bahawasanya satu hari nanti akan berhijrah di sini. Apa dia? Yathrib ini. Kemudian Nabi jalan lagi, Nabi singgah satu tempat lagi yang bernama Madian. Madian ini tuan-tuan, tempat Nabi Allah Syuaib diutuskan kepada penduduk Madian. Apa ada di Madian? Ada sepohon kurma yang mana Nabi Musa alaihissalam berteduh di bawah pohon tersebut. Kenapa Nabi Musa berteduh di situ? Nabi Musa alaihissalam tempat lahir dari mana tuan-tuan? Di Mesir. Dia berhadapan dengan siapa? Fir'aun laknatullahi alaih. Fir'aun nak kuncu-kuncu, dia nak bunuh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa terpaksa melarikan diri untuk menyelamatkan agama Islam. Sampai di negeri Madian, Nabi Musa letih. Nabi Musa tengok ada sepohon pokok yang rimbun, Nabi Musa duduk dekat situ, rehatkan diri sambil bermunajat kepada Allah. Dan disitulah bermula kehidupan Nabi Musa alaihissalam di Madian bersama keluarga Nabi Allah Syuaib alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam kahwin dengan anak Syuaib, anak Nabi Allah Syuaib di situ. Baik, Allah nak beritahu apa tentang kepada Nabi? Ya Rasulullah, Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir. Tempat kelahiran dia pun dia dihalau. Kamu juga nanti akan berhadapan penduduk kamu, orang kampung kamu
akan halau kamu. Nabi, tempat lahir Nabi di Mekah, sampai sekarang tuan-tuan masih ada lagi rumah Nabi, maulid Nabi, tak boleh dirobohkan. Baru ni saya pergi tuan-tuan, mereka nak robohkan maulid Nabi SAW, tak boleh. Wallah ta'ala mereka cerita bila nak roboh saja, tuan nak roboh, tapi telah besar, dia ada tunggu atas. Dia buat dia roboh sampai lah. Hak lain habis lah. Pakcik-pakcik nak pergi lah, baru salam, tak nak lah. Sikit hari lagi makam Nabi Ibrahim pun nak dihancurkan dah, tak mau dah lah. Ataupun nak diajakkan dah, Allah Ta'ala habis tempat-tempat sejarah, tiang jin dah, dan lantai baru salam, tak ada lah. Semua binaan baru. Maulid Nabi tu boleh nak untung sebab dapat dataran, tak boleh lah. Dan Allah nak beritahu kepada Nabi SAW bahawasanya kamu pun nanti di tempat peliharaan kamu akan keluar. Kamu akan dihalau pula macam Nabi Musa AS. Oh, Nabi dengar Nabi semangat lah. Sebab Nabi Musa pun pernah. Nabi turun, Nabi solat 2 rakaat dengan Jibril. Kemudian Nabi bangun balik, jalan lagi tuan-tuan, Isra lagi. Nabi singgah di satu tempat lagi yang bernama Bukit Turusina. Bukit Turusina ni tuan-tuan, tempat Nabi Allah Musa AS menerima wahyu. Nabi Musa, saya cerita tadi, di Madian, duduk di Madian 10 tahun. Bila duduk di Madian 10 tahun tuan-tuan, siapa yang tak cinta kepada tanah, tumpah darah dia, tempat dia dilahirkan, Nabi Musa teringin nak balik Mesir. Nabi Musa teringin nak balik Mesir tuan-tuan, dia bawa isteri dia nak balik Mesir. Dia lalu pun jalan lain, takut Fir'aun nampak dia, bunuh dia dengan isteri dia. Nabi Musa dengan isteri dia lalu kot lain, sampai dekat Bukit Turusina, Nabi Allah Musa sesat. Semua ni Allah Ta'ala tahu. Dia sesat tuan-tuan, dan kami buka dalam surah Al-Qasas disebutkan Nabi Allah Musa sesat di Bukit Turusina. Nabi Allah Musa nampak api. Nabi Allah Musa kata isteri dia duduk sini, Nabi sana jangan buat berjumpa laluan. Di sana Nabi Allah Musa dengan satu suara, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada dia menjadi Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa AS. Allah nak beritahu kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa berbicara dengan aku bicara dengan Nabi Musa. Kamu yang Muhammad bukan kakak berbicara. Nanti kamu akan lihat wajah aku yang sebenar di arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang dapat berbicara dan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi jadi semangat tuan-tuan, hilang kesedihan Nabi. Akhirnya Nabi singgah di satu tempat lagi di Baitul Laham. Nabi tengok, ya Allah, cantiknya istana-istana negara Syam di situ. Indahnya kawasan ini, indahnya kota ini, kata Rasulullah. Kalau Nabi turun, Nabi solat 2 rakaat. Jibril kata, ya Rasulullah, inilah tempat kelahiran Nabi Isa AS. Dan Allah nak beritahu kepada kamu yang Muhammad bahawasanya kamu pun nanti akan balik kepada tempat asal kampung kamu, yang di Mekah. Selepas beberapa tahun Nabi di Madinah, Nabi balik tak di Mekah? Nabi balik di Mekah tuan-tuan. Allah dah beri gambaran awal bahawasanya Nabi Isu walaupun dihalau daripada Mekah, duduk di Madinah sebagai perantauan tuan-tuan. Akhirnya nanti kamu akan balik juga ke tempat lahir kamu di Mekah. Sebelum Nabi tuan-tuan bertambah semangat, Nabi yang berdakwah kepada umat dia. Lalu tibalah Nabi dengan Jibril di Baitul Maqdis. Setibanya di Baitul Maqdis, di tambat yang buruk itu tuan-tuan, Nabi masuk, Jibril tarik tangan Nabi masuk ke dalam masjid. Dalam satu riwayat, Jibril yang melakukan azan, malaikat yang melakukan azan. Bila Jibril melakukan azan, Jibril diketua malaikat, seluruh malaikat turun ke Masjidil Aqsa. Dan puluhan ribu Nabi-Nabi Allah yang Allah pernah putuskan berada di belakang Nabi SAW. Tuan-tuan, ada 100 dalam kitab tulis 124,000 Nabi yang diutuskan. Tapi kata ulama, banyak lagi, puluh ribu, ratus ribu lagi Nabi-Nabi. Semuanya berhimpun di Masjid Al-Aqsa. Jibril tarik tangan Nabi selepas azan, Jibril tarik tangan Nabi jadi imam. Nabi sembahyang 2 rakaat. Nabi jadi imam kepada puluhan ribu malaikat, kepada puluhan ribu Nabi-Nabi yang pernah diutuskan oleh Allah SWT. Hebat Nabi kita tuan-tuan. Hebat semua Nabi Muhammad SAW.
Kemudian setelah habis solat, bermulalah Nabi naik ke Mi'raj. Tuan-tuan, saya tak sentuh peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam semasa Isra. Kalau ada masa saya sentuh. Baik, mungkin saya sentuh di akhir. Tak semua tuan-tuan, saya nak sentuh 9 peristiwa yang Nabi lihat semasa Isra yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Baik, Nabi di Mi'raj. Kata setengah ulama, Nabi di Mi'rajkan menggunakan buraq itu juga. Setengah riwayat mengatakan Nabi menaiki tangga Mi'raj. Wallahu ta'ala alam. Tapi qaul yang sahih menurut kitab ini ialah Nabi tidak menggunakan buraq naik ke Mi'raj. Nabi menggunakan tangga Mi'raj bersama Jibril alaihissalam. Tuan-tuan, Nabi naik ke langit dunia. Nabi naik ke langit dunia, tuan-tuan. Di langit yang pertama, Nabi SAW jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga, Nabi jumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, Nabi Idris. Langit kelima, Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Dan langit yang ketujuh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang kita boleh iktibar daripada perjalanan Nabi ke langit-langit ini, tuan-tuan? Pertama sekali, setiap langit Nabi masuk, Jibril alaihissalam dia akan ketuk minta izin. Nabi Jibril alaihissalam siapa, tuan-tuan? Ketua malaikat. Ketua malaikat. Ketua malaikat pun kena minta izin tak? Kita berlaku kita nak masuk bilik kita minta izin tak? Pum, kau minta tuik. Mak, masuk bilik kau. Kita masuk bilik bos, kita kena ketuk. Bos masuk. Ni ketua malaikat nak masuk, nak kena minta izin daripada penjaga malaikat, penjaga lagi. Apa buat kita? Kita di rumah, anak-anak masuk bilik kita tutup dulu. Kita ajak anak-anak kita nak masuk rumah, nak masuk bilik kita tutup. Kadang-kadang kita tak diajak. Kadang-kadang anak-anak kita tuai masuk lah. Salah, tuan-tuan. Anak-anak nak masuk bilik mak ayah kena tutup dulu. Kita nak masuk bilik anak-anak kita ada tutup dulu. Tak. Kita tutup belakang. Apa? Salah mana? Aku apa? Apa suka nak tutup pilihan pada masuk? Tak boleh tambah-tambah kalau kita anak kita ada anak remaja. Anak-anak kita ada anak-anak remaja, baik lelaki maupun perempuan. Tengok Jibril tunjuk kat kita, Allah tunjuk kat kita kehebatan Islam. Yang kedua, tuan-tuan, dalam setiap perjalanan Nabi ke langit-langit ini, Nabi banyak menyebarkan salam. Langit pertama, Nabi bagi salam kepada Nabi Adam. Sampai langit kedua, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Ibrahim. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, sebarkanlah salam itu antara kita semua. Afshus salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam kerana sebarkan salam di antara kamu kerana dia boleh menyemarakkan kasih saya. Suami bagi salam kepada isteri, isteri bagi salam kepada suami. Nak masuk rumah bagi salam walaupun tidak ada penghuni di dalam rumah kita. Orang yang di luar bagi salam orang yang di dalam. Orang yang seorang bagi salam kepada orang yang ramai. Orang yang muda bagi salam kepada yang tua. Begitulah, tuan-tuan, Islam macam ni. Afshus salam bainakum tahabbu. Sebarkan salam. Baik, tuan-tuan, antara semua langit-langit ini, tuan-tuan, saya nak ambil 3 langit saja untuk kita muhasabah. Iaitu pada langit yang pertama, Nabi Allah Adam, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Setelah itu Nabi bagi salam kepada Nabi Adam alaihissalam.
Nabi Adam pun membalas salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya kepada Jibril, siapa ni? Jibril kata, inilah ayahndamu yang Nabi Adam alaihi salam. Selepas Nabi bagi salam kepada Nabi Adam dan Nabi Adam balas salam kepada Nabi Muhammad, Nabi nak pergi ke langit yang kedua, tuan-tuan. Disebut dalam kitab, Nabi melihat sebuah meja makan yang terhidang, di atasnya potongan daging yang telah masak. Namun tidak seorang pun yang mendekatinya. Namun tidak seorang pun yang mendekatinya. Di tempat lain pula terdapat sebuah lagi meja makan yang terdapat di atasnya daging yang berbau busuk. Namun meja itu dikelilingi oleh manusia yang sedang memakannya. Lalu Jibril beritahu kepada Nabi, inilah umat Tuhan. Inilah umat Tuhan, kata Jibril, yang meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram. Dalam satu riwayat, inilah umat Tuhan, kata Jibril alaihissalam, yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Inna halal bayyinun wa haram bayyinun. Kalau kita kata berzina itu haram, tetap haram. Tak boleh kita kata, oh, kalau kita apa Ustaz, kalau kita apa Ustaz, inilah halal bayyinun wa haram bayyinun. Kalau kita kata Arab itu haram, haram tuan-tuan. Kalau kita kata berjudi itu haram, haram, tetap haram. Tak boleh nak ubah. Tetapi ada di kalangan umat Tuhan, kata Jibril, yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Maka di hari akhirat nanti, mereka ini tak minat daging-dagingnya enak, dimakannya daging-dagingnya busuk, walaupun ada daging-dagingnya enak. Kemudian Nabi SAW, tuan-tuan, melihat kaum-kaum yang perut mereka kembung seperti rumah besar. Di dalam perut mereka terdapat ular-ular yang boleh dilihat dari luar perut mereka. Setiap kali mereka hendak berdiri, mereka akan tersungkur semula. Lalu baginda berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah berlaku kiamat sedang mereka lagi berada di jalan-jalan pengikut Fir'aun laknatullahi alaih. Maka datanglah tukang-tukang pijak, lalu pijak perut-perut mereka, tuan-tuan, sehinggalah Nabi mendengar teriakan kesakitan mereka ini, keluhan mereka kepada Allah. Kita sakit lagu mana, tuan-tuan? Allah sakitnya, ya Allah, tak tahu tu sakitnya. Bagaimana, tuan-tuan, di hari akhirat nanti, orang lagu ni perut dia besar macam rumah, dalam dia orang boleh tengok, dalam penuh dengan ular-ular. Lepas tu datang pemijak-pijak perut lagu tu, sakit lagi, sakit, tuan-tuan. Ketika itu mereka meraung kesakitan dengan mereka meminta pertolongan kepada Allah. Siapa mereka ini, ya Jibril? Jibril kata, ya Muhammad, mereka adalah sebahagian dari umat Tuhan. Mereka adalah sebahagian dari umat Tuhan yang memakan harta riba. Lalu mereka berdiri dan berjalan seperti orang gila yang sedang dirasuk syaitan. Tuan-tuan, kita elak daripada kita jadi orang pemberi riba, penerima riba, saksi kepada riba. Walaupun sikit, tuan-tuan, elakkan. Alhamdulillah, negara kita ada bank Islam, negara kita ada pinjaman cara Islam, negara kita ada insurans Islam dan takaful. Alhamdulillah, kita ada pilihan. Atas kita nak buat mana. Kemudian, tuan-tuan, Nabi jalan lagi. Nabi melihat satu kaum, bibir mereka seperti bibir unta. Siapa Nabi buka? Tak boleh buka Google, tengok cara bibir unta. Nabi tengok bibir mereka seperti bibir unta. Kemudian mulut mereka dibuka dan dimasukkan batu ke dalam mulut mereka. Dalam satu riwayat yang lain, dimasukkan ke dalam mulut mereka ini batu besar dari neraka Jahannam. Kemudian tentang batu itu keluar dari bawah dubur mereka. Subhanallah. Maka Nabi dengar jeritan mereka mengadu kepada Allah. Sakitnya Allah, dalam masuk batu, nak keluar, nak biar keluar batu. Bayangkan, tuan-tuan, kita nak buang air besar, tak sakit. Yang patah lagi batu. Nabi kata, siapa ni, ya Jibril? Ya Muhammad,
mereka adalah sebahagian daripada umat yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Harta anak yatim jangan diberi. Pergi kutip tabung anak yatim atas tabung anak yatim, tapi dia makan kat dia. Tak, saya daripada sekolah anak yatim sekian minta rumah untuk anak yatim, kita bagi lah. Tuk bukan anak yatim yang dia buat untuk diri dia. Bapak kata pergunakan anak yatim. Banyak orang ni kan. Kadang-kadang dalam keluarga pun jadi juga. Pernah berlaku satu kisah tuan-tuan, seorang wanita yang tua yang nazak tuan-tuan. Anak cucu dia tak boleh buat apa sebab apa anak cucu dia semua tak belajar agama. Maka panggil semua ustaz, datang dia ustaz, tolonglah sangat-sangat ustaz. Mak kami ni, tok kami ni nak nazak ni tak tahu buat apa lah, kami tak buat apa lah. Apa pergi baca Yasin, dia nak bagi Yasin macam mana ustaz? Kami surang tak boleh baca Yasin. Ustaz datang, ustaz membaca Yasin sampai ke ayat وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Sampai ayat tu ya, menggeletar tubuh badan wanita tua ini. Ustaz tu terus dah baca sampai dan dekat habis-habis tu. Tuan-tuan, dengan izin Allah Ta'ala, ustaz ini dia memang mengajar kitab Sakaratul Maut. Dia tahu kat mana roh tu keluar. Tiba-tiba tuan-tuan, tangan kiri wanita ini terangkat ke atas sambil ustaz ni bagi Yasin, terangkat ke atas dan akhirnya jatuh meninggal, menunjukkan roh tu keluar dekat tangan kiri. Kata ustaz ni tak ni, apa dah tak ada, tu apa dah tak ada. Jadi ustaz tahu, saya ceritalah kening dia, pipi dia semua. Anak, salah seorang anak dia buat doktor, betul, bisa cakap tu betul, mak saya dah mati. Waktu ustaz dipanggil, siapa anak sulung ni? Ustaz nak tanya sikit, apa mak buat? Dia pun tak tahu tuan-tuan. Mak kami ustaz, tok kami ustaz, ya Allah, main bulan Rejab, Syakban, Ramadan, puasa ni tak pernah betul. Main Syawal sambung lagi, tak pernah betul. Puasa cukup aja, puasa sunat, puasa wajib, confirm. Quran ustaz boleh baca, ustaz, tak ada masalah. Ustaz kata bukan yang tu yang kena dengar, hak lain. Dia kata ustaz, masa tok kami kahwin dapat mak kami, lepas tu mak kami, tok kami ni meninggal, tok wan kami ni yang lelaki ni kahwin pula dengan mak tiri. Masa kahwin dengan tok kami ni dapat mak kami seorang ni ya, tunggal perempuan. Lepas tu tok lelaki saya ni, tok lelaki mak saya ni kahwin dengan seorang lagi isteri, dapat anak teri pula. Jadi mak saya ni lah ustaz yang jaga anak-anak tiri ni semua. Lepas tu ditakdirkan tok saya dengan tok wan saya dua-dua meninggal. Hak tiri meninggal, hak mak dia meninggal. Tok dia meninggal. Tinggallah mak saya seorang-seorang yang jaga anak tiri ni. Masa tu adik tiri ni kecil lagi. Mak saya ustaz, dia pergi tukar semua harta-harta yang anak-anak tiri ni, pergi kat dia. Semua pergi kat dia. Tuan-tuan, dia makan harta yang batil. Baru boleh keluar kat tangan kiri tuan. Dalam keluarga tuan, perebutan harta faraid ni. Tuan-tuan boleh tengok. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita. Cek balik. Kalau ada tuan-tuan, pulangkan kita. Walaupun 1 inci tanah tuan-tuan ambil pun bukan harta tuan-tuan, harta tu harta anak yatim. Tuan-tuan jawab dengan Allah Ta'ala. Walaupun 1 inci tanah, walaupun 1 ringgit, walaupun 10 ringgit, pulangkan balik kepada anak-anak yatim, pulangkan balik kepada mereka yang berhak. Kemudian tuan-tuan,
melihat satu kaum perempuan di kalangan umat Nabi. Yang kedua, belah buah dada mereka tergantung, kepala mereka tunduk di antara kaki mereka, dan kedengaran mereka berteriak menyeru nama Allah. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, siapa perempuan ni? Jibril beritahu, ya Rasulullah, mereka adalah perempuan yang berzina dan membunuh anak-anak mereka. Maksudnya apa? Kita tengok remaja lah ni, bila berzina, mengandung. Lepas mengandung, dia buat apa? Dia bunuh anak dalam kandungan. Hukum. Pergi kat Tok Umar, suruh hukum, makan pil, bagi hukum. Ni balasan bagi mereka yang berzina, tak mau taubat, lepas tu bunuh pula anak dalam kandungan. Dan tak bunuh pula, bunuh cara macam dah lahir, pergi buang kat tong sampah, mati, bunuh betul. Hak hukum bunuh, hak lahir, pergi buang tong sampah, buang tepi sungai, mati, tu pun bunuh juga betul. Ya Allah, kalau tak taubat kepada Allah, inilah balasan mereka yang melakukan perzinaan dan membunuh anak-anak mereka. Baik. Kemudian saya nak cerita tuan-tuan, bagaimana Nabi berjumpa pula dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Bila Nabi Musa dan Nabi SAW naik ke langit yang ke-6, macam biasa Nabi Jibril minta izin, Nabi masuk lagi salam tuan-tuan. Kemudian Nabi melihat satu kumpulan manusia yang ramai memenuhi ufuk. Nabi tanya kepada Jibril, siapa kumpulan manusia ini? Jibril kata, ya Rasulullah, yang ini umat Nabi Musa alaihissalam. Ramai. Kemudian Jibril kata apa? Cuba kamu Muhammad angkat sikit kepala kamu, tengok di belakang sana. Nabi tengok-tengok, lagi ramai kumpulan manusia yang memenuhi setiap ufuk-ufuk. Nabi tanya, siapa kepada Jibril? Apa kata Jibril? Mereka adalah umat Tuhan. Bersyukur tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ramai. Umat Nabi Muhammad yang mengalahkan umat Nabi Musa alaihissalam pun dia ramai. Tapi kata Jibril alaihissalam, sebahagian yang ramai ni hanya 70,000 saja akan masuk syurga tanpa dihisab. Dalam ramai-ramai yang tengok ni ya Muhammad, semua ni umat kau ya Muhammad. Dia ramai kalau umat Nabi Musa alaihissalam. Tapi Jibril kata apa? Sebahagian daripada mereka ni 70,000 saja yang masuk ke dalam syurga Allah tanpa dihisab. Apa di antara tuan-tuan? Contohnya pergi haji dan umrah. Mereka, Nabi kata, mereka yang mati di antara salah satu tanah haram, sama ada Madinah atau Mekah, maka mereka nanti akan bangun tanpa dihisab. Ke atas mereka masuklah mereka ke dalam syurga Allah. Sebahagian daripada 70,000 umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kita pergi ke Madinah, ya Allah, bagi kembali ya Allah. Tapi orang yang beriman kalau beriman mati. Saya pergi bangun ni seorang jemaah saya beriman di Madinah. Tuan-tuan, dia bukan ustazah. Dia bukan ustazah, tapi Allah boleh pilih hamba dia. Dia tak kira hang ustaz ke, hang ustazah ke, hang siapa ke, hang main masjid ke, main surau ke. Tapi kalau hati hang tu bersih, ikhlas kerana Allah, mulut dia tak minta mati di situ. Dia amal Allah, bagi mati di sini aku tak mau dah. Pernah dah aku dengan anak-anak aku minta kepada Allah kabulkan. Dia minta dia Allah dia mati kat malam Jumaat di Madinah, ditanamkan di Baqi'. Dia salah seorang daripada umat Nabi Muhammad yang 70,000 akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Tuan-tuan, syurga indah tuan-tuan. Syurga indah. Dalam syurga macam-macam akan diterangkan, nanti Nabi akan cerita kita. Baik. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah SAW ketika mana nak meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menangis.
Nabi Musa menangis. Ditanya kepada Nabi Musa, apakah yang membuatkan kamu menangis, ya Musa? Apa jawab Musa? Tuan-tuan dengar elok. Aku menangis kerana ada orang yang diutuskan sesudah aku, yang umatnya masuk syurga lebih ramai daripada umatku. Umat Nabi Muhammad masuk syurga lebih ramai daripada umat dan Musa alaihissalam. Padahal kata Nabi Musa, Bani Israel mengira akulah keturunan Bani Adam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah Bani Israel tu, Yahudi itu, kata apa? Mereka paling mulia. Mereka paling mulia dan mereka yang layak masuk ke dalam syurga Allah. Nabi Musa beritahu kata Nabi Muhammad, padahal kaum Bani Israel menyangka kamilah kaum yang paling banyak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian Musa kata, Nabi ini adalah seorang keturunan Bani Adam yang datang selepas aku di dunia. Nabi Muhammad datang selepas Nabi Musa. Sedangkan aku telah berada di akhirat. Jika dia bersendirian, aku tidak heran, tapi dia bersama umat Nabi Musa menangis. Sebab apa? Nabi Muhammad dengan umat Nabi Muhammad paling ramai masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang tanpa dihisap 70,000 orang. Tuan-tuan, kita doa bagi kita masuk juga dalam 70,000. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Kita berazam dekat bagi masuk juga. Kemudian saya nak cerita langit yang ke-7. Sebelum saya cerita penghabisan untuk ke Sidratul Muntaha. Baik, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Tuan-tuan, ketika mana Nabi masuk, lepas bagi salam, minta izin bagi salam, Nabi Musa kirim salam kepada umat Nabi Muhammad. Sampaikan salamku kepada umatku yang Muhammad. Kemudian Nabi Ibrahim bagi tahu kat kita, wasiatkan Nabi, suruh bagi tahu kat umat Nabi, umatmu ya Rasulullah, ya Muhammad, bagi tahu kat umatmu bahwasanya tanah di syurga ini cukup subur. Air yang cukup jernih yang boleh menyuburkan tanaman-tanaman syurga. Tanaman-tanaman syurga sebahagian dari perbendaharaan syurga. Lalu kata Ibrahim alaihissalam, bagi tahu kat umatmu, perbanyakkanlah tanam tanaman syurga. Kemudian Nabi kata, apa dia ya Khalilullah? Suruh umatmu perbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah bil aliyyil azim. Tidak ada daya menghindari maksiat dan tidak ada kekuatan melakukan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi yang Maha Agung. Tuan-tuan, cukuplah kita tak usah amal banyak-banyak. Kita ambil yang ni, yang perbendaharaan syurga ini, kita amalkan setiap kali. Dan naik kenderaan, dan naik basikal, nak jalan, la haula wala quwwata illa billah. Dan satu riwayat lain, Nabi Ibrahim alaihissalam bagi tahu kepada Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan bagi tahu kepada mereka tanah di syurga ini subur, dan tanamlah tanaman syurga dengan memperbanyakkan membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Tuan-tuan, dapat amal dua benda ni pun sudah cukup dah, tuan-tuan. Baik, kemudian tuan-tuan, Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur ini tuan-tuan 70,000 malaikat setiap hari datang ke Baitul Ma'mur. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan, apa dia Sidratul Muntaha? Ini climax kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sidratul Muntaha ini tuan-tuan, yang ini sebuah pohon yang mengalir dari akarnya sungai-sungai, yang mengalirkan air yang tidak pernah berubah-ubah kejernihannya. Ada air madu, ada air arak, ada air susu yang tidak mengubah kejernihannya. Dalam satu riwayat mengatakan, jika seseorang itu nak mengelilingi pohon Sidratul Muntaha selama 70 tahun pun dia takkan habis pusing. Dan kata dalam riwayat, daun Sidratul Muntaha ini bentuk dia macam telinga gajah, dan sehelai daunnya tuan-tuan hampir-hampir menutupi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besarnya daun, sehelai daun Sidratul Muntaha. Ada riwayat lain, daun dia boleh menaungi seluruh makhluk. Dan daun dia ni kadang-kadang mengeluarkan bermacam-macam warna. Kadang-kadang dia berubah menjadi permata yakut dan zabarjad. Subhanallah.
Sidratul Muntaha. Lalu tuan-tuan, Nabi naik di Sidratul Muntaha ini. Nabi melihat Jibril alaihi salam dengan wajah yang sedang. Nabi lihat Jibril di Sidratul Muntaha. Kata Nabi, Jibril alaihi salam ini mempunyai 600 sayap, dan setiap sayapnya menutupi ufuk, dan berterbangan dari setiap sayap Nabi ini permata dari yakut yang tidak diketahui keadaannya melainkan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi dia melihat Jibril, Nabi dibawa menyelusuri Telaga Kausar untuk pergi mana tuan-tuan? Nak pergi tengok syurga dan neraka. Apabila Nabi SAW sampai di pintu syurga tuan-tuan, Nabi melihat di pintu syurga itu tertulis as-sadaqatu bi ashri amthaliha wal qardu bi thamaniyati ashar. Di pintu syurga. Apa maksudnya? As-sadaqah, sedekah itu bi ashri amsalihha. Sedekah itu dibalas dengan 10 kali ganda. Wal qardu, ma makna qardu? Pinjaman. Pinjaman itu, dan memberi pinjaman kepada orang lain pula diberikan pahala sebanyak 18 kali ganda. Nabi pelik. Nabi kata kepada Jibril, macam mana orang bagi sedekah dapat 10 kali ganda, orang bagi pinjaman dapat 18 kali ganda? Kita pun pelik. Jibril kata, orang yang minta sedekah ni, kita bagi kat dia, dah jadi milik dia, tidak kata. Kata sedekah RM10, kan? Duit itu Nabi milik kan? Tak lah sedekah lah. Tidak. Tak ada hak. Tak sedekah RM5, RM10, tak ada hak. Tak sedekah RM10 jadi hak dia dah. Dia ambil dia. Tak sedekah berah, kau bagi miskin, ambil dia. Dia dah ambil dia. Sedekah hak. Tapi pinjaman, Jibril kata, orang yang nak berhutang ini tidak berhutang kecuali perlu. Kecuali perlu. Dia tak ada duit tak masak, duit dia dapat lagi gaji nak masuk, dia pinjam kat kita, bang pinjam 100 bang, gaji saya dapat lagi 25 bulan ni, duit dah habis dah bayar pun semua. Kita pun kata, ish, abang tak ada duit lah. Kita ada duit pada cucu kan, tak ada duit abang, ish, tak ada duit, tak ada, kita boleh lah. Ada kad di mana nak cucu. Tapi kalau kita tahu benda ni, kalimat ni dah ada dekat pintu syurga tuan-tuan, tuan-tuan nak cucu tak? Tak apa, dah abang tunggu lah, sekejap saya ambil lah cucu. 18 kali ganda. Tuan-tuan fikir, Nabi pun pelik, tapi bila Jibril beritahu, Nabi cerita kat kita. Nabi cerita kat kita, ya. Sebab pinjaman ni kadang-kadang orang nak pinjam ni, orang nak pinjam orang sayang. Apa dia? Duit sayang tuan. Sedekah tak apa, memang kita sedekah duit, tapi ikut kita lah. Tapi orang nak pinjam, dia pinjam satu ya, kereta rosak bang, kereta rosak. Sebab apa yang timbul alung merus tuan? Sebab umat Islam sekarang ni tak ada sifat nak bagi pinjam. Orang kaya tak ada sifat nak bagi pinjam pada orang yang susah. Sebab tu banyak kita kadang-kadang kata tak apalah, jangan lupa dia pahalai kan. Allah lagi dan pahala berlipat kali kata. Kalau satu orang pun ada pahala dalam keluarga kita, dalam pinjaman 10,000 lah, anak nak pergi masuk universiti tak ada duit 2,000. Aku 2,000. Ish baru habis beli down payment kereta 2,000. Tentu demikian. Ya, dia demikian sama. Baik. Kemudian Nabi diperlihatkan syurga, keindahan syurga, sampailah Nabi nak diperlihatkan kepada neraka, pintu neraka tutup, Allah tak bagi Nabi masuk ke neraka. Sebab Nabi tahu neraka itu azab, siksaan. Allah tak nak bagi Nabi sedih lagi, cukuplah nak tengok syurga ada gembira. Kemudian tuan-tuan, Nabi terus ke mustawa. Akhirnya Nabi terus ke mustawa. Nabi mendengar suara gerakan kalam sedang menulis.
Lalu baginda melihat seseorang dalam cahaya arasy Allah Subhanahu wa taala. Nabi panggil Jibril. Ya Jibril, tu siapa dia? Nabi ke? Dah, Jibril kata. Malaikat ke? Dah, Nabi Jibril kata. Habis siapa dia? Aku tengok macam seseorang dalam cahaya arasy Allah Taala ni. Jibril kata, ya Rasulullah, itulah dia orang yang sentiasa membasahi lidah dia di dunia ini dengan zikrullah, dan hati dia ini tertambat dengan masjid dan solat. Tuan-tuan mesti pernah dengar satu hadis, ya, yang Nabi cerita manusia yang duduk di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang dia pemuda, seorang pemuda yang banyak berzikir kepada Allah, dan seorang pemuda yang hati dia ini terikat dengan masjid dan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah letakkan manusia sebagai manusia seperti ini di arasy Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita, tuan-tuan, Allahu akbar, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan, Nabi turun melihat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sujud, Nabi tersungkur, dan Nabi bermunajat dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang, tuan-tuan. Nabi beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, Kau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, Kau telah menjadikan Nabi Musa, Kau telah anugerahkan Nabi Musa Tongkat, Nabi Daud dan sebagainya. Allah, Nabi cerita, ya. Akhir munajat Nabi itu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Allah kata apa? Qad takhadtuka habiba. Kata Allah, sesungguhnya aku telah menjadikan engkau ya Muhammad sebagai kekasih aku. Sallallahu Nabi ni Muhammad. Sallallahu Nabi ni. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi kefarduan solat 50 waktu. Nabi terima benda tu. Nabi dah berbicara dengan Allah, Nabi dah jumpa Allah, dan Allah dah beritahu kelebihan kepada Nabi. Panjang kata hadis, Nabi beritahu kelebihan kepada Nabi. Di akhir Allah Taala beritahu, aku mewajibkan ke atas kamu dan umat kamu solat 50 kali siang dan malam, maka hendaklah kamu dan umat kamu dirikan. Nabi turun balik, baliklah. Nabi turun, Nabi jumpa Nabi Ibrahim dia. Nabi jumpa Nabi Allah Musa alaihi salam. Musa kata, hang jumpa Allah tak jumpa? Apa yang Allah bagi ke hang? Allah bagi macam-macam, dan akhir sekali Allah perintahkan aku dan rumah aku solat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa kata, hang jumpa Allah baliklah. Umat tak buat. Umat aku pun, Bani Israel, aku pernah suruh solat lebih kurang lagi daripada hang. Bukan 50, kurang lagi 50. Tu pun dia tak boleh solat juga. Ni kan umat hang. Nabi Musa kata apa? Umat hang ni umat yang paling lemah, yang lemah badan, lemah hati, lemah pandangan, lemah pendengaran. Umat lemah. Habis jumpa Allah baliklah. Berani Allah yang tak kurang. Nabi tengok Jibril. Jibril naik balik lah. Jibril kata tak apa, kita naik balik. Naik balik kat Sidratul Muntaha, Nabi sujud munajat, ya Allah, umat lemah ya Allah, 50 banyak sangat, minta kurang. Allah kurangkan, Allah kurangkan sampai 5 waktu sehari semalam. 5 waktu sehari semalam. Dan Allah berfirman, Allah kata apa? Kesemuanya 5 kali solat siang dan malam. Setiap satu solat sama dengan 10 solat. 5 kali solat, 50 waktu solat. Kemudian aku fardukan ini tidak akan dapat dihapuskan lagi, kata Allah. Cukup 5 orang. Siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebajikan tetapi tidak jadi melakukannya, ditulis baginya satu kebajikan. Kalau dia buat, aku bagi 10 kebajikan. Kalau dia nak buat jahat tapi dia tak buat, aku tak tulis apa-apa. Tapi kalau dia buat, aku hanya tuliskan ada satu kejahatan. Istimewa yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tu pun Nabi turun balik jumpa Nabi Musa alaihi salam, yang ni pun tak boleh juga dia dah. Berat amat nak
tuan ibu yang pergi balik ya. Sebelum Nabi nak pergi balik tuan, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW dengan satu suara, satu seruan yang berbunyi, sesungguhnya aku telah perintahkan kepada suatu kepaduan, dengan suatu kepatuhan, dan aku telah ringankan kewajiban tersebut dari hamba-hambaku. Barulah Nabi Musa AS bersabda kepada Rasulullah, kalau begitu turunlah kamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tuan yang baik yang Allah bagi kepada kita. Asal dari mula waktu solat sampai 5 waktu solat. Satu kali solat 10 bersamaan 10 kali solat tuan. Free hari ya, buat satu dapat 10. Buy one free 10. Allah bagi kita. Mana lagi nikmat? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kita nak dustakan? Tu dekat Malaysia tu lebih. Ni kalau pergi Mekah pula tengok pula 100,000 kali ganda pula satu solat. Bersamaan 10 kali solat tu dia orang Nabi Muhammad. Tuan. Justru jangan kita menjadi seorang hamba yang kufur kepada Allah Ta'ala. Dengan peristiwa Isra dan Mi'raj tuan, dengan gambaran-gambaran yang sedikit yang saya dapat kongsi dengan tuan, cukuplah menyedarkan kepada kita kena kembali kepada tujuan yang asal. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala akan jadikan jin dan manusia itu melainkan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tuan, setiap kali kita sembahyang kita memperbaharui azam kita. Apa dia? Janji kita. Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat aku, hidup aku dan mati segala-galanya urusan dunia ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan boleh kerja, tuan-tuan boleh berniaga, tuan-tuan boleh belajar, buatlah apa saja kita buat dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tuan-tuan, buatlah satu perkara itu, kerja ke apa, kerja di rumah ke apa, buat dengan satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kerja sebagai ibadah. Jadikan duduk kita di rumah ini sebagai satu ibadah. Jadikan kita ini berniaga sebagai satu ibadah. Jadikan kita di suri rumah sebagai suri rumahnya, sebagai suri rumah sebagai satu ibadah. Setiap kelakuan kita dijadikan satu ibadah. So, bila kita jadikan sebagai satu ibadah, Allah akan jaga kita. Takkan timbul tidak ada amanah, takkan timbul perzinahan, tidak timbul sosial, tidak timbul curi, tidak timbul perselingkuhan dan sebagainya, takkan timbul. Kenapa? Kita bertuncangkan kepada hamba, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua mohon maaf ya, alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat juga habis cerita dari permulaan Nabi Isra sampai Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan tuan-tuan adalah sedikit pengajaran yang tuan-tuan dapat ambil, ada sedikit amalan yang tuan-tuan dapat bawa balik ke rumah tuan-tuan, dan tolonglah tuan-tuan sama-sama saya berkata nasihat kepada diri saya sendiri, sama-sama kita amal apa yang manfaat yang kita dapat dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Wasiat Nabi Ibrahim jangan kita sekali-kali lupa, jangan kita sekali-kali lupa tuan-tuan. Kita buat itu dan berbenaraan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya? Tapi kita kena mujahadah. Tuhan sebut sebagai petunjuk tuan-tuan, Tuhan sebut dalam Quran, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Nak Allah bagi sesuatu yang lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada perhiasan dunia. Tuan-tuan, perhiasan dunia ni ada 3. Apa dia? Satu, wanita. Yang kedua, apa dia? Anak-anak. Yang ketiga, apa dia? Yang ketiga, harta-harta kita. Tuhan sebut ayat sebelum itu, zuyyina lin-nasi syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Tuhan sebut, Tuhan sebut, aku telah menjadi kebiasaan manusia ini dihiasi dengan keinginan nafsu kepada wanita, kedua anak-anak, dan ketiga harta benda. Kemudian Allah sebut harta benda macam-macam, emas, perak, tanah, rumah, kereta, motor, semua dah. Kemudian Allah sebut ayat sebutnya, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Nak tak aku bagi kepada kamu, nak tak aku khabarkan kepada kamu satu benda yang lebih baik daripada wanita, satu benda yang lebih baik daripada harta benda, satu benda yang lebih baik daripada anak-anak kamu, isteri-isteri kamu.
lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Apa itu tuan? Benda ini hanya untuk orang yang bertakwa, yaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan mana di bawah mengalir sungai-sungai Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, kamu akan duduk dalam syurga itu selama-lamanya, tak akan keluar. Wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah. Bukan kata kamu tak keluar dalam syurga tu, kamu duduk dalam tu ada wa azwajun mutahharah, ada isteri kamu. Kalau kamu meninggal dunia pada ketika itu usia kamu 50 tahun, isteri kamu 50 tahun, kamu akan jumpa di syurga itu isteri kamu dalam keadaan 52 tahun. Wa kawa'iba atraba, disebut dalam surah An-Naba. Perempuan-perempuan dalam syurga itu muda-muda, tak pernah sakit, tak ada haid, tak ada ni, semua tak ada sakit, tak pernah sakit, muda-muda. Allah bagi waridwan min Allah, dengan keredaan Allah. Tapi Tuhan kata, nak dapat benda ni, yang pertama kita kena doa. Tuhan kata, Tuhan sebut ayat seterusnya, allazina yaquluna rabbana, apa doa dia? Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Surah Ali Imran ayat seterusnya, allazina yaquluna rabbana, mereka yang masuk syurga ini ialah mereka yang selalu dalam hayat dia berdoa kepada Allah, Rabbana innana, ya Allah, Tuhan kami, suri kami ini amanna, telah beriman kepada kamu ya Allah, faghfir lana dzunubana, ampunkanlah dosa kami ya Allah, wa qina azabannar, jagalah kami daripada api neraka. Kemudian akhir ayat itu tuan-tuan, Allah kata angkat doa saja, tapi kamu kena mujahadah. Apa dia? As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. 5 perkara kamu kena mujahadah dan dapat syurga Allah. Apa dia? Yang pertama sekali, kamu kena sabar dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sadiq, kamu kena cakap jujur dalam hati kamu, ikhlas kamu cinta kepada Allah, ikhlas kamu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, al-qanitin, kamu kena istiqamah dalam amalan-amalan kamu. Yang keempat, kata Allah, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin, kamu kena ada juga infak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak tak semestinya duit yang luar duit, infak tenaga, infak ilmu dan sebagainya, itu pun dikira infak. Dan akhir sekali kata Allah, wal mustaghfirin bil ashar, kamu kena memohon keampunan kepada aku pada waktu ashar, pada waktu sahur. Kena bangun qiyamul lail tuan-tuan, buat solat sunat taubat, solat tahajud. Tidak ada perkataan yang lebih kita boleh beritahu kepada Allah melainkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insya-Allah dengan doa dan 5 perkara mujahadah ini, insya-Allah tuan-tuan, Allah akan bawa kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan tinggal di sana selama-lamanya. Itulah matlamat kehidupan kita yang hakiki. Saya mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada surau Kampung Tersusun ini yang sudi menghubung saya, dan saya memohon kemaafan di atas kelewatan, di atas terkasar bahasa kepada tuan-tuan dan kawan-kawan. Kita berdoa agar dapat berjumpa lagi insya-Allah dalam waktu dan masa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.